Hari ini kita ambil satu tajuk yang ada dalam bab. Tahu dah terberhenti? Tak tahu lagi, tak apalah. Dan ada last page. Tak apa, tak apalah. Hari ini kita ambil bab mati hidup semula. Ikan boleh dah? Tak boleh ke? Ha? Tengok Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ma taufiqi walam tisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Tama-tama sekali syukurlah kita banyak-banyak pada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan kita, dudukkan kita, panjang umur kita dalam bulan Syawal. Bulan Syawal ni Quran sendiri cerita kat kita, bulan orang-orang yang bertakwa. Nak tengok orang baik-baik, nak tengok orang yang berjenis, nak tengok orang ada agama, tengok bulan Syawal. Tengok bulan Syawal. Pasal satu bulan yang mendidik dia betul-betul dengan Quran dia, dengan tadarus dia, dengan bacaan dia, dengan tadabbur dia, dengan puasa dia, dengan sembahyang tarawih dia, dengan qiyamul dia, dengan sedekah dia, dengan amal jariah dia, dengan kebaikan dia, macam-macam dia buat. Pasal tu bila mai satu Syawal, mula-mula sekali kita ucapkan taqabbalallah. Mudah-mudahan kita harap semua amalan kita yang duduk dalam bulan puasa Allah terima. Mula-mula sekali kita kata ke orang taqabbalallah. Mudah-mudahan Allah terimalah amalan kita, amal soleh. Dan semua amalan kita, amalan soleh kita dalam bulan puasa, mintalah Allah terima. Kita pun hari tu yang kata Syawal ni semua hari seronok. Dan kita agama tak ajak kita hari yang sedih, tapi kita buat bagi sedih. Pada bila satu Syawal kita buat takbir pun sedih, semua sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu lah ingat mati. Paling kita bodoh. Masa tu bukan tu ingat kepada orang mati, pada takbir tu sendiri bagi. Pasal tu kita punya takbir tak sama orang Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam nak jihad. Pasal tu nak berjihad salah satunya kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak berjihad saja itulah takbir dia, macam takbir raya. Tapi kalau kita nak Malaysia, orang dengar takbir tu tak jadi nak jihad. Orang tak jadi nak jihad. Dia isi ayat dalam balang, dia isi bunga, dia nak tabak kubur. Kubur tu kalau dia keluar, dia sepak mampus. Hari ni bukan hari aku, hari untuk kita seronok. Tapi kita bercita-citalah, bercita-cita sangat nak adanya nama ulama yang sayang pada agama, yang nak hidup kat agama. Kita perlu ulama yang sayang pada agama, yang nak hidup kat agama. Orang yang nak hidup agama ni adalah ustaz, para alim ulama, mufti, semua mereka ni. Mereka kena berani buat tentang agama. Memang sunatullah. Kita nak bantras, kita nak buang semua benda ni semua, kita akan dapat tentangan. Tapi itu semua dah jadi sunatullah dah. Itu semua dah jadi sunatullah, namun kita kena cuba. Dah jadi lumrah dalam hidup dah. Nampak tak? Nabi pun main nak tegur masyarakat dia, baik sahabat, tabi'in, siapa saja nak tegur masyarakat, dia akan ditendang. Imam Bukhari, masyarakat dia tak terima. Satu dunia boleh baca hadis dia, tapi nak praktik amalan dia tak boleh.
Ulama yang kadang-kadang tak suka dekat dia, baca hadis dia. Baca hadis dia. Apa nak baca hadis dia? Dalam saat sama kita tak mampu nak praktik. Semua orang boleh baca tentang Bukhari, tak ramai orang yang boleh hidupkan sunnah Bukhari. Boleh baca. Dan kita tengok orang tu dia boleh baca sunnah sitah sampai habis. Apa sitah, apa yellow sunnah pun dia tak tahu. Kita nak melahirkan ilmu ni, ilmu yang dia faham, dia beramal, dan dia sampai pada orang. Ilmu itulah ulama kata ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat untuk diri dia, jadi teman dia, jadi kawan dia. Kalau kita dah mengaji duduk dalam sini, tapi ilmu yang kita duduk sejam dua ni tak ada keberhasilan. Sebab apa? Kita duduk cari ilmu, tak faham, susah nak beramal, tak sebar. Cuma kita kata nak dapat barakah dah, nak duduk sini bagi dapat pahala. Ilmu tu sendiri tak ada apa, cuma mungkin sudut duduk dia ada barakah sikit lah. Tapi nak kata ilmu tu kawan dia, tak ada. Rugi tak? Rugi. Kita duduk di sini ni, majlis ni dikelilingi oleh malaikat. Pasal tu bila kita duduk di majlis-majlis macam ni, malaikat yang duduk dengan kita, malaikat yang datang daripada arasy Allah. Pasal semua kita nak mati. Bila kita mati, roh kita akan naik ke atas. Sepanjang roh kita naik, semua malaikat yang pernah jumpa kita kata salam, salam, seronok kita mati. Orang tua tu dah mati dah. Tok Imam ni dulu dah pakai baju masjid payung terbang. Dia kata pada malaikat Cam, malaikat kata dia dah pakai baju masjid payung terbang ni. Aku tahu dia. Saat kita mati, ini bukan ini hadis Imam Bukhari. Saat mati roh kita nak naik, semua malaikat kata selamat, selamat kat kita. Roh kita ucap selamat sampai kita naik di atas, kita ketuk pintu, buka pintu, yang nak berjumpa dengan kita adalah Allah. Setiap kali kita mengaji ni, semua berita baik kita akan naik di atas kalau kita buat kerana Allah. Pasal tu bila kita mai di sini, kita pulun, kita kata ya Allah, minta lakum lillahi ta'ala, ya Allah tolonglah didik aku ya Allah, dunia ni cukup kuatlah. Dalam keadaan aku nak jadi ikhlas tak jadi, nak ikhlas tak jadi. Kadang kita buat kenuri tu hebat. Buat kenuri kadang-kadang nak sambut apa nama Syawal ni punya seronok, hari kegembiraan, hari kejayaan. Apa kita pun menyanyi lagu Syawal. Apa macam mana? Bukan bergembira bersamamu, apa nama? Hari raya, hari yang gembira, semua orang bersukaria. Nampak tak? Tanpa sunnah mensyurkan raya, hari seronok, hari gembira, hari kejayaan. Tak apa. Tengah-tengah kita buat, kita kata aku nak bagi makan sahabat-sahabat aku rasa syukur sebulan ni nak habis puasa punya susah, tiba-tiba Tuhan boleh bagi sebulan ni tak ada apa. Tiap tahun duk puasa, duk main demam, duk main batuk, tak kena qada. Tapi tahun ni Allah bagi alhamdulillah, aku nak puasa. Elok saja aku habis saja puasa Syawal, puasa 6, aku nak buat kenuri, buat jamuan sikit. Tanda satu kejayaan aku dan sahabat-sahabat aku. Kita dalam duk kena niat-niat ni, tiba-tiba ya Allah duk niat-niat, kita kata apa? Allah mak buat kenuri ni bukan nak kata lah mak buat habis kenuri belanja kat 200, orang duk bagi mai dia raya kat mak dapat 800, untung nak. Mak cuma order bihun apa kan bila kurang baru 200, tapi dia duk mai dia bagi dia raya kat mak 800. Mak bayar bihunnya duit 200, tinggal 600 untung. Dalam duk jaga niat tu, bukan senang nak cakap masalah niat. Nak bersembang masalah niat senang. Sampai ke Baitullah, ayat mata dia meleleh nak buat kerana Allah. Tengok mai sesuatu benda je habis. Syaitan tak akan bagi peluang kita dapat ibadat totally jumpa Tuhan. Macam mana pun dia nak bagi. Pasal tu selalu kita bila mai duduk di kuliah ni, tempat duduk di kuliah tempat yang paling bagus, yang nak angkat
Doa kita pergi dekat Allah Ta'ala yang nak ketuk pintu Allah Ta'ala ialah malaikat yang duduk di Arash. Bukan senang duduk di tempat kuliah ni. Di kita duduk kita kata, ya Allah, aku dah umur 60 ni. Satu umur ya Allah bagi signal dah. Dah tumbuh dah putih, dah jadi orang. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, semua ni tanda. Sampai sahabat Nabi tanya Rasulullah, macam mana nak tahu kata petanda-petanda kata malaikat yang tentera, malaikat maut tu dah hantar dia. Salah satu dia Nabi kata, bila tanda keputihan berlaku, itu sudah tanda mengatakan malaikat selalu hampir kat kita. Nabi kata, tanda tu jangan bagi hilang, jangan orangkan dia. Nampak tak? Kalau orang ingat asal dia putih, asal dia putih, nampak tak? Nak bagi tahu. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kata itu tanda. Tanda-tanda kata dia dah main bagi signal. Dan dia minta kalau boleh tolong kurangkan segala aktiviti yang sibukkan dunia. Tolong selamatkan diri. Kalau hang tak boleh selamatkan diri hang, aku bimbang. Pasal alam yang nak pergi kat sana, alam yang cukup menakutkan. Siapa pun tak boleh tolong. Tuhan duk bagi signal tu dekat kita tu. Kalau kita orang ada iman, kalau duduk dalam kuliah, kita ada ilmu, ilmu tu akan tolong kita. Sudahlah Tuhan dah bagi kat hang zaman duk melupuk-lupuk, zaman tergedik-gedik, hang tak ingat agama. Tapi hari ni Allah bagi zaman, Allah keluarkan kita daripada tak reti kepada reti agama. Bila reti, jangan bawa hidup kita macam tak reti lagi dah. Bawa hidup kita betul-betul reti nak jumpa Tuhan. Pasal tu ya Allah ya Tuhan, kita hari ni punya tajuk, kita duduk dalam bulan yang berkat ni semua bulan ketakwaan. Ulama kata nak jumpa manusia paling baik lepas Ramadan. Tengok Syawal ni, tengok dia kalau boleh dia masuk dalam bulan Ramadan, nak tengok Syawal, semayang dia maintain, Quran dia pegang elok, maintain, dengan kuliah dengan elok, lolak semua tak ada. Itulah orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan mereka-mereka ini orang yang bertakwa. Nampak tak? Dah orang ada nilai ketakwaan, duduk sebulan dua, Tuhan panggil pula, mailah jadi tetamu aku. Bila layak kita duduk dalam bulan Ramadan dengan cantik, dengan elok, mai, hang layak untuk jadi tetamu aku, untuk pergi ke Baitullah. Tapi dengan bulan Ramadan tak senonoh. Bulan Syawal, ya Allah sambut raya, oh dengan lagu raya, dengan satu macam tergedik-gedik, tergetak. Kita tengok dia bakat nak buat haji, kita kata ayo yo, nampak tak? Dia bakat nak pergi haji ni, dengan keadaan dia sambut Syawal dia, kita tengok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap orang yang main membazir, setiap orang yang main makan membazir, dia tetap akan share dosa. Saat ni sate lempang, saat ni yang tu lempang, apa buat? Kita ajak orang pada membazir. Inna mubazirina kanu ikhwana syayatin. Kadang-kadang makan majlis, bagi makan Allahu Akbar, upacara melantak nama dia. Makanlah kamu sebelum kamu dimakankan. Tak perlu kita buat satu majlis sikit, kesyukuran, panggil orang makan, bagi lincin semua, alhamdulillah. Satu ayat dengan birunsuk, ramai-ramai makan, sudah habis, melingkup balik habis. Tak payah dah buat huah-huah. Itu nama dia hari karpuleh. Kita hilang didikan Ramadan sampai melimpah makanan. Tengok aku tingkat kilo, 6 kilo tingkat dah Syawal. Alhamdulillah, satu perubahan Syawal. La'allakum tattaqun, sambung. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, kita duduk di dunia ni kan, kita yang main kuliah ni, try the best untuk jaga nilai ketakwaan. Pasal nilai orang-orang yang ada nilai ketakwaan, maksudnya Imam Ghazali kata orang ada nilai ketakwaan, orang yang rasa takut dengan Tuhan. Tapi kalau duk main mengaji, duk main buka kitab, nilai ketakwaan tak ada, ilmu akan maki kat kita. Ilmu kata apa yang mengaji, apa yang belajar, aku
Aku tak faham, sikit takut pun tak ada. Hang duk dengar semua ilmu aku, nak rasa nak berubah ke, nak beramal ke, tak ada. Malah hang duk jauh dengan aku. Banyak hampir duduk di kuliah ilmu aku tak nampak hang. Pasal tu kita baca satu hadis ni. Kita nak sambung. Yang tak tahu. Pasal posanya, pasal dengan raya semua lupa. Alhamdulillah. Dalam Sahih Bukhari ada orang kata, Ustaz, nak tanya ni, larangan daripada, memang dia tulis ni, larangan menginginkan mati ada dalam bab kematian, kitab Bulughul Maram, daripada hadis Anas bin Malik. Ada orang tanya, Ustaz, kan Nabi kata 2 hari sudah kita dipersuruh buat kuliah nak cakap isu ni. Larangan, dia kata Nabi larang sangat-sangat, jangan minta nak mati, jangan minta nak mati, jangan bercita-cita nak mati. Ini larangan daripada hadis Rasulullah daripada mulut Anas bin Malik. Dalam bab kematian kita tengok Nabi kata apa? Dalam hadis yang nombor 3 tak salah Ustaz, kan? Nombor 2 bab kematian, nombor 2 muka surat 274. Hadis nombor apa hadis? 556. Hadis 556. Hadis dia 556. Muka surat dia 274. Attention please. 274. Apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik kata, kita tengok hadis ni, kita bincang sikit je. Apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik kata, la yatamannayanna ahadukum maut. Nabi kata, jangan bercita-cita nak mati. Aku tak mau hampa tangi nak mati, aku nak mati, aku nak mati. Pasal apa minta nak mati? Lidurrin nadzala bihi. Pasal musibah yang mai kat diri kita. Masa duk sihat, duk elok-elok, tak keluar mulut nak mati. Elok kena ke apa musibah. Nampak tak? Kena macam apa nama? Satu percintaan. Bercinta. Bercinta dengan perempuan tu sangat-sangat. Nampak tak? Si Khalid ni berkenan kat dia tu. Kan gambar dia tunjuk Khalid ni dah berdakwah apa semua, berkenan dengan anak orang kaya. Lepas tu orang tu kaya tolak dia. Tuhan, kenapa kau tolak cintaku? Dia salahkan Tuhan. Dia pergi jumpa Tok Guru dia. Wahai Tok Guru, di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Jiwa aku sudah cinta pada dia. Aku sudah cinta pada dia. Kenapa Tuhan tolak cintaku? Nampak tak gambar tu? Nampak tak? Khalid ni cinta gila-gila. Perempuan ni boleh cinta dah. Mak bapak kata, kalau hang sayang kat kita, janganlah pergi cari dia. Dia nak bagi makan apa kat Khalid ni dengan dia berdakwah bodoh ni, apa dapat. Lepas tu Khalid ni punya feras, ya Allah Tuhan, nak muntak diri dia. Macam bahasa kita, aku nak mati, aku nak mati lagi bagus. Lidurrin nadzala bihi. Maka Nabi kata, jangan bercita-cita nak mati bila musibah mai. Memang penyakit masalah hati ni tak boleh siapa cakap. Tengok senang, tapi kena kat diri sendiri mampu. Pasal tu orang kata cinta itu buta. Kita nampak, kita kata kan anak kita berkenan ke tekfir tu, mak tengok macam nak muntah. Mak dia cik suka dia, tengok kok mana. Kita tak boleh nilai orang. Kalau semua orang handsome laku, orang tak elok macam mana pula? Setiap mata dia mandang, dia tengok. Ada orang mandang tak hidung dia berkenan, cantik tak hidung dia. Mak cik berkenan hidung dia. Apa dah? Seorang lagi kata apa? Cik berkenan tamisai dia tersusun. Mak cantik nampak dah. Seorang dia pula kata, cik berkenan tak gigi dia mak enggang. Maka setiap orang dia ada pandangan dia. Tuhan bagi. Dia tengok mak, cik tengok dia naik motor ni, smart mak, cantik nampak dah. Yang setengah orang pula, perempuan pula, cik tengok dia hisap rokok, dia gulung. Dia berkenan. Setiap orang Allah bagi. Kalau tidak, kalau Allah bagi, tentu je mata kita nak tengok ada orang. Pasal tu, ya Allah Tuhan, masalah hati ni, ini milik Allah. Pasal tu kita selalu kita bersembang dengan Allah.
Kita kata apa kat Allah? Ya muqallibal qulub, Allah yang balik-balikkan hati. Tolong Tuhan, kejahanlah balik-balikkan hati. Cuma aku minta satu je, sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Aku minta tolong satu je ya Allah, aku lemah. Tolong tetapkan hati aku sentiasa atas agama. Yang kedua, aku taat dekat hang. Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan, bagi hati aku ni mau agama, satu lagi nak taat dekat. Yang tu je aku minta. Allahu Akbar. Ya muqallibal qulub. Jibril boleh hayat mata meleleh bila Nabi doa untuk kita dan umat. Tuhan tolonglah tetapkan aku dan umat aku. Masa tu kita duduk saja-saja pun kita tengok diri kita tak kuat, Nabi tepuk sahabat. Ha huna takwa tempat dia. Hati ni bukan senang masalah, okey? Ya muqallibal qulub. Pasal tu ya Allah, hati kita ni selalu diajar. Kalau daripada kecil lagi hati kita ajak anak kita cinta Allah, cinta Rasul, anak kita akan cinta makhluk yang nombor dua. Tapi kita dah mula letak hati kita cinta pada makhluk, memang susah untuk cinta pada Allah dan Rasul. Kita cinta macam mana pun dengan makhluk, dia tetap ada hari perpisahan. Tetap ada hari perpisahan. Dan dia akan tinggalkan kita. Dan kita cinta macam mana pun dekat budak ni, dan belum tentu lagi dia boleh balas kat kita. Belum tentu lagi. Macam kita cinta dekat isteri kita, belum totally dia cinta kat kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lagi kita sayang Allah, lagi kita cinta Allah. Pulangan dia Allah bagi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan hang duk ingat dekat aku, dengan hang sayang dekat aku, hang duk sebut nama aku, jiwa hang akan tenang, Allah kata. Kalau kita sebut macam Khalid dia sebut Laila, Laila, belum tentu lagi ada di situ ketenangan. Tapi hang sebut Allah, Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sekali hang panggil aku, jiwa hang akan tenang. Subhanallah. Macam mana kita cinta pada makhluk, dia akan ada hari perpisahan. Bila mana orang tu berpisah, terlalu sangat kita sayang, kita jadi macam apa nama, type sama, yo bapa sampai you tinggal I, you tinggal I Tuhan, dia tinggal I, anak I kecil lagi, dia tinggal I. Ayu nak mampu hang pada di mana hidup hang? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukankah hidup kita bergantung hanya kepada Allah? Bila kita suami meninggal, isteri meninggal, menangis macam tu, Tuhan rasa sedih. Rupa-rupanya hidup hang tak bergantung dengan aku, hang bergantung kepada makhluk yang akan meninggalkan hang. Boleh faham tak? Pasal tu Nabi tak ajak kita selalu bila menderita saja. Bila Nabi, pasal tu Nabi kata la yatamanna ahadukumul maut. Jangan bercita-cita nak mati bila kena musibah. Sedangkan bila kena saja musibah, Quran ajak kat kita Quran ajak pada kita orang kena musibah, allazina iza asabat musibah. Mana-mana orang kena dekat dia musibah, Quran ajak dekat dia kena musibah, satu benda yang kena musibah, rasa bercinta ke? Tak tahu Tuhan, awaklah aku jadi macam ni Allah. Aku cinta dengan dia, dia buat aku macam ni. Allah, dia panggil Allah. Bagus. Pasal dia pun tak sangka, baru start nak bercinta. Dan bercinta betul-betul sayang kat dia tu. Tengok dia tu je, Allah, kenal lah kalau jadi isteri aku. Dia bercinta ni. Harapan dia betul-betul lah. Tiba-tiba bila tak jadi, semuanya boleh jadi macam-macam. Musibah tak tu? Musibah. Pasal tu kita, mak bapak yang ada agama, mak bapak yang ada pengetahuan, tak boleh jadi macam orang dulu. Orang dulu mak bapak kita kalau cinta, hang gatai. Hang memang gatai. Bukan masalah gatai, masalah fitrah. Anak dah tingkatan, dah tu semua, dia nak luah, mak cik suka dia. Terus gatai, ha? Gatai, kain baju pun aku beli, nak cinta gatai. Itu mulut mak bapak yang tak ada ilmu. Kita bila mana anak datang, mak menangis apa? Cik kawan dia tak kawan dengan cik.
Kita duduk, kita bagi tenang pasal dia menangis tu, kesan datang daripada lubuk hati kita. Orang lain dah lukakan dia. Yang selama dia bercinta, kita tak tahu. Lubuk hati anak kita, orang lukakan dia. Tiba-tiba kita nak kata, nangis lah kunung gatai. Perempuan gatai, Allahu Akbar. Itu bukan mak yang berilmu, bukan mak yang main kuliah. Tapi yang sedih berlaku dalam masyarakat kita, orang yang mak bapak yang main kuliah cakap dekat anak macam tu. No. Kita semua orang yang mengaji, yang berkuliah. Dia bukan menangis saja-saja. Apa nak buat? Mungkin kita tak guard dia, kita tak jaga dia, kita tak follow dia, sampai dia masuk alam percintaan dah. Nak hantar SMS, you dah tidur nak ke? Jangan lupa nak doakan I. Lah, macam mana pun mesti nak tanya khabar you. You okay? Okay. Nice to see you. I love you so much. Okay. Dia duk khalid anak kita. Pasal gambar televisyen, peratus yang tinggi semua alam percintaan. Ajak anak kita daripada kecil cinta. Dan kita pun tak mampu nak kontrol televisyen. Mau tak mau anak kita ikut. Ustaz pun ikut. Khalid bercinta dengan Laila. Gambar Nur tu kita duk tengok. Nampak tak? Semua. Allahu Akbar. Sambil kita tengok, jiwa kita, perasaan kita melayan. Nampak tak? Oleh sebab tu, ya Allah, musibah ni macam-macam. Salah satu musibah yang mai kat diri kita, kita nampak musibah kemalangan, musibah jiwa ni. Kita nak, kadang-kadang anak kita dia tak senang pasal apa. Tak tahu lemak, cik tak seronok, mak tak apa. Cuma ingat ke Allah, istighfar balik ke Allah. Sepatutnya hati yang Tuhan bagi ke hang ni, hang ingat ke Allah lebih. Bila hang ingat kat makhluk tu lah jadi dia. Bila hang ingat dekat Allah lebih, bila hang ingat ke Allah lebih, bila makhluk buat apa-apa, Allah mengatasi, Allah akan bersama dengan hang. Tapi pasal hati hang banyak mengharapkan pada makhluk, hang sayang pada makhluk, bila jadi apa-apa, makhluk tak boleh tolong hang. Tapi kalau hati yang ingat pada Allah, bila kena musibah, insya-Allah kita ingat Allah balik. Tapi bila hati selalu ada pada manusia, bila kena masalah, Allah tak ada, siapa nak selesai masalah, tu jadi macam tu. Kita didik anak kita, oh rupanya ya Allah, hati aku tak ada Allah. Kalau hati aku ada Allah, sudah tentu Allah akan ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mana-mana orang yang ada nilai ketakwaan, segala masalah dia, segala apa kehidupan dia, Tuhan janji semua masalah hang, keserabutan hang, aku akan selesai. Aku Tuhan hang. Pasal hang takut dekat aku, hang bertakwa kat aku, hang mai kat aku tak bagi hang sorang-sorang. Aku tak bagi hang sorang-sorang. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'akum. Aku sama dengan orang yang sabar untuk terima ujian aku. Aku sama dengan hang. Aku takkan sia-siakan hang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, mana pun aku ada dekat hang. Tapi masalah hang, bila ada masalah jadi tak tentu hala, sebab hang kehilangan Tuhan dalam hidup. Hang tak ingat dia. Ini baru dunia, esoknya akhirat. Orang yang tak ingat Tuhan, langsung Tuhan tak ingat dia. Roh dia nak di atas, roh orang mati ni nak dia ketuk. Tuhan kata kat malaikat, tolong ucap dekat dia, tidak ada selamat bagi dia. Sepanjang dia duduk nak dia sedih. Pasal apa semua malaikat kata kat aku, celaka tak selamat. Sampai dia izinkan aku nak jumpa dengan Tuhan aku. Malaikat kata, barulah ni hang ingat Tuhan hang. Dia ketuk pintu. Tuhan arahkan semua malaikat, jangan buka pintu. Aku tak suka nak jumpa dengan dia. Pasal di dunia dulu dia tak mau jumpa aku, dia tak mau tengok aku. Lah dia pun tak mau dia. Jangan bawa roh dia nak ke atas. Aku tak mau dia. Kita akan ada satu hari itu. Itu hari itu masa roh tergantung. Ini di dunia bolehlah kita panggil orang, yang tu yang ni. Dah mati. Pasal tu kita kena fikir panjang. Oi. Umur kita ni semua satu umur yang perjalanan nak menghadap Allah. Semua kita. Setiap hari kita dengar kawan-kawan. Tadi pagi Fauzi duk cerita, kawan dia duk elok-elok aja, tuk jatuh. Dia elok-elok aja, jatuh-jatuh dengan atas jantung habis. Dia tak tunggu umur. Kita pun kata umur aku baru 32. Malaikat dia tak tengok umur, cukup masa dia habis. Pasal tu ya Allah, hidup kita macam mana pun
Tolong jadikan hidup kita selalu bertemankan Allah. Sampai Tuhan kata, setiap kali aku main tengok hang tak pernah peduli aku. Lepas tu Nabi SAW kata, lidurrin nadala bihi, jangan bercita-cita bila kena musibah. Bila kena musibah hugam ajak. Alladzina iza asabatu musibah, mana-mana orang kena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala musibah kecelakaan ya Allah Tuhan milikmu, kembalikanlah. Kita cakap, Tuhan, musibah yang kena kat aku ni, rasa aku tak tahan lah. Anak buat, laki buat, bisan buat, aku tak tahan ya Allah. Kita mengadu kat Tuhan dulu. Ambil wuduk ni, bagi suhu turun. Jangan kena-kena. Semua dia buat kat aku. Ulat, anak ulat, laki ulat. Ni semua ya Allah rugi. Kena musibah macam tu kita buat, habis. Sedangkan musibah tu Tuhan nak. Kena musibah, dia cakap qalu inna lillah saja wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, musibah kecelakaan ni milikmu, kembali padamu ya Allah. Aku tak tahan ya Allah. Aku makhlukmu yang lemah ya Allah. Aku tak tahan ya Allah. Elok kita kata macam tu, ambil wuduk. Tuhan janji nak bagi 3 benda. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Ulaika, aku datangkan apa nama? Ulaika alaihim min rabbihim rahmah. Aku datangkan malaikat, kata Allah. Malaikat ni kata apa? Kami datang daripada Allah. Malaikat mengaminkan, amin. Malaikat dengar, amin ya Allah. Malaikat mengadu, kami mai daripada Allah. Allah mengamin, amin. Allah dengar doa hang ni. Subhanallah. Semua malaikat kata, ya Allah, dia kena musibah, dia harap ya Allah kembali musibah ya Allah kepadamu ya Allah, ya Allah. Malaikat. Yang kedua Allah kata, nampak musibah, nampak saja kecelakaan, warahmah, aku nak bagi rahmat dekat dia. Sebalik dia boleh sabar semua ujian aku. Wala nabluwannakum, aku nak uji. Aku kena uji dulu dia. Aku nak tengok ayyukum ahsanu amalan. Siapa di kalangan nampak bila terima ujian aku kembali pada aku, itulah yang terbaik. Ujian aku tu aku nak letak martabat dia. Dia duduk tak mana selama ni. Subhanallah al-azim. Sampai Allah kata warahmah. Nampak musibah, tapi di situ ada warahmah, rahmat aku. Di sebalik kecelakaan ada rahmat aku. Aku takkan sia-siakan dia bila dia jumpa dengan aku. Macam mana dia susah kena azab aku takkan susah selepas dia bertemu dengan aku. Janji Tuhan. Nombor 3, ulaika humul muhtadun. Allah kata ulaika humul muhtadun. Depa-depa ni Allah kata yang terima ujian aku, yang su'ina lillah ni, inilah golongan yang sentiasa dapat petunjuk aku, hidayah aku, jalan aku. Aku tunjuk dekat depa jalan, ihdinas siratal mustaqim. Inilah orang dia. Bila terima ujian dia tak melupa, dia kata semua ni Allah nak uji aku. Kan dalam rukun iman dia kata qada qadar. Allah dah qada qadar dah. Aku nak pi jual apa nama? Bulan puasa nak pi jual, aku dah susun ayat lengkong macam-macam ayat je. Tiba-tiba ya Allah tolak hujan, angin semua dia bagi jatuh. Allahu akbar. Inna lillahi inna lillahi. Ada kebaikan dia. Walaupun nampak keburukan, kebaikan. Kok lah aku duk jual tu, berapa ramai orang boleh kena kenciuman ni, hari tu ramai tak kena, alhamdulillah. Kita sangka baik, kita hajat sangka baik, aku nak ibadah, kita sangka baik dengan Tuhan. Tak mana Tuhan nak balas dia? Tuhan janji di dunia, ulaika humul muhtadun. Orang macam ni Allah kata selalu aku tunjuk jalan kebenaran, aku takkan sesatkan dia. Allah janji bila orang kena musibah kembali pada Allah, Tuhan takkan sesat dia. Aku takkan sesat dia. Aku selalu bawa dia jalan, tunjuk jalan yang lurus. Aku takkan pesong dia. Kita nampak musibah, tapi Allah tunjuk banyak benda. Allah Akbar. Banyak benda nampak tak? Ni baru nak masuk mukadimah. Jangan ke mana, masih lagi perancangan yang sama. Maka dia boleh sebab tu di sini buku ni kata kat kita, jangan bercita-cita nak mati lidurrin nadzala bihi. Bila kena musibah, aku nak mati. Masa duk sonok terhegeh-hegeh, panjang umur. Nampak tak? Masalah panjang umur ni pun
Bukan kita pipi kat mak kita, mak cari doa panjang umur. Kalau mak kita orang yang baik soleh, tak apa. Lebih baik kita doa bagi orang yang tak mampu jaga semayang, jaga ni. Ulama galakkan kita, ya Allah bagi dekat dia hidayah, bagi kat dia petunjuk, bagi dia kesihatan sihat untuk melakukan amal ibadat. Itu lebih baik. Kita berdoa mengikut wajar keadaan orang tu. Doa panjang umur, tiba-tiba panjang umur dalam keadaan sakit. Kita share sama-sama. Tengok dia macam keadaan macam tu, ya Allah Tuhan, bagilah dekat dia hidayah dekat dia. Ya Allah, bagilah sentiasa dia sihat, boleh buat amal ibadat. Tuhan, kesian dekat dia Tuhan. Kita tengok keadaan orang tu, tiba-tiba dengan sembahyang mengaji apa pun tak ada, Tuhan, bagilah kerahmatan kepada dia, panjangkan umur dia. Hang nak mampu, hang baca khutbah duk panjang, lagi dia panjang, lagi dia panjang, lagi dia panjang, dengan hang sekali dia panjang mampu. Tak, agama tak bagi. Nak doa, kita doa lagi dia panjang umur, kita share. Kalau orang baik-baik tak apalah. Ni orang duk huwa pi majlis harap panjang umur. Nak mampu. Ada faham? Minta orang duk patient buka pintu harap duk resmi, kita doa, ya Allah bagi hidayah kat dia. Bagi dia reti agama, tempat dia resmi tu tempat ya Allah. Allah tak suka, Allah murka, tu dosa. Bagi dia dapat macam tu. Ya Allah, bagilah keturunan dia dan dia bagi panjang ke umur. Hang nanti mampu. Nampak tak? Ni semua bukan kita tak reti, kita reti. Tapi kadang-kadang ada benda darurat. Kalau tak baca, tak boleh baca khutbah, baik jangan baca tauhid, macam aku. Sambung. Tak dia kata kat sini, fa in kana labudda mutamaniyan. Kalau tidak dapat tidak, dia kata, bercita-cita juga nak mati. Nampak dia kata tidak nak mati, dia kata, falyakun. Kalau orang tu bercita-cita juga nak mati, aku nak mati. Kalau kita cerita nak mati, maka Nabi ajak satu doa. Nabi ajak satu doa, maka satu orang ni tanya ke ustaz, biar dia boleh doa bigat. 2 hari dia tanya, hari ni pun dia nak ubat nak mati ada ustaz. Ustaz kata semua ubat ustaz mati hidup semula. Nak mati tak ada. Betul. Dan dekat nak mati dia boleh hidup, itu ada. Tapi dah mati tak boleh. Tu kena ambil doa pertama Nabi Isa AS. Kan apa dah. Oleh sebab tu dia kata kat sini, kalaulah orang tu minta nak mati, dalam buku dia kata apa? Sekali-kali janganlah ada seorang pun dari kamu sekalian, dia kata, yang menginginkan untuk mati sebab bencana yang terima, dengan musibah yang terima, nak minta nak mati. Kalaulah terpaksa menginginkan kematian, maka ucapkanlah. Contohnya orang minta nak mati macam inilah. Kita pergi hospital, ni bahasa yang mudah. Kita pergi hospital, kita tengok mak kita tak sampai hati. Ya Allah mak, cik sampai tak sampai hati letak mak di hospital ni mak. Kalau boleh orang dekat-dekat nak nazak ni, paling bagus sekali duduk di sekitar keluarga. Tapi nampak macam mana akhir hayat kita duduk di hospital. Doktor tu tak boleh masuk seorang-seorang. Dan bila dia berada dalam keadaan yang kita rasa macam nazak ataupun sakaratul maut, sakarat dia mabuk, dia perlukan kita bimbing, pegang dia. La ilaha illallah, pegang dia, dia kontak. Masa tu dia terlalu ketat, terlalu takut. Pasal Allah tunjuk mana tempat dia nak pergi. Kekuatan dia cuma ada pada diri kita. Pada kita masa tu dia perlu. Dan kita tengok mak kita dah, kalau Allah takdirkan tempat di situ, tempat situ kita tanya, ya Allah Tuhan, aku tangi mak aku balik, kita bincang keluarga, mak buat macam mana nak? Doktor kata mak kita bergantung dengan pernafasan je, kalau balik tak ada apa dah. Sedangkan mak dah bergantung dengan pernafasan tu pun kita tak boleh masuk. Nak baca Yasin tak boleh, apa tak boleh, dia baca di luar je. Dia sekadar doa, tengok daripada jauh, mak, ya Allah, ya Tuhan mak. Macam mana kita duduk, kita beranak-beranak kan, jumpa pisau dengan mak, macam tu lah. Kita dah tengok mak kita nyuk dalam mak, ya Allah, dosa kita tengok dia. Dia masa tu nak panggil anak dia. Dia nak panggil anak dia, bapak kita nak panggil, mailah kat aku sat, mai kat aku sat je, teman bapak sat je.
Bapak takutlah masad. Mateman sad. Pasal tu ya Allah, orang ba'da kasakatul maut ni sangat-sangat kita kena ada keliling dia. Sangat-sangat. Habis-habis lekeh kita dapat pegang tangan dia. Pegang dia. InsyaAllah. Itu semangat kita yang terakhir. Nampak tak? Itulah semangat kita. Jangan kita tinggal. Kalau Allah takdirkan duduk di situ, melainkan doa kita kirim. Dan satu setiap orang yang buat baik, Allah tentukan kematian di tempat baik. Kita duk tengok hari ini Allah tunjukkan. Pasal tu Nabi kata, sebelum dia nak mati orang yang baik ni, macam Imam mana Imam Imam Samsuddin Al-Qurtubi kata, sebelum dia nak mati, setahun nampak perubahan perangai dia. Walaupun jahat gila-gila, kita panggil mak rimau. Siapa tak kenal mak rimau balik pulau? Rimau pun takut dengan dia. Tu dia. Nama mak rimau. Mak rimau balik pulau ni, rimau pun takut. Allah, budak-budak anak muda kah dok isap rokok, nampak dia berhenti. Pada subhanallahal-azim, subhanallahal-azim. Tapi lah, tak tahu nak. Saat kematian ni lah saat yang paling menakutkan. Tak perlu saya baca ni, nak cerita mak rimau pun panjang. Allahu Akbar. Maka oleh sebab tu, kalaulah dia berada dalam keadaan kita masa-masa tu dalam keadaan nazak sangat-sangat, nazak sangat-sangat, kita tengok, kita kata bawa baliklah mak ada bergantung dengan pernafasan. Pada sebelum nak tarik tu, kita disyorkan untuk baca satu doa. Sebelum nak buat keputusan, sebelum nak buat tarik, sebelum nak tarik tu, kita tengok agama kata apa. Kalaulah ditakdirkan last sekali, tak tahu nak buat apa dah, tanya ustaz, tanya tu, tanya ni, kita tanya dapat jawapan daripada Rasulullah. Sahabat pun pernah mengadu, maka Nabi kata, kalau nampak dia macam tu, kita nak tengok dah, waham dah, maka Nabi kata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatul khairul li wa tawaffani ma kana wafatul khairul li. Kita doa untuk diri kita atau doa untuk ni, untuk diri dia. Ya Allah, ya Tuhan aku, kalau hidup tu baik bagi aku, kau hidupkan aku. Masa saat kita sakit tu, tak tahan dah ya Allah, tak tahan, macam orang kena kanser. Allahu Akbar. Kalau ikut kita pergi tempat pusat kanser, kita dah tengok, kita masuk daripada awal sampai ke akhir, orang kena bagi motivasi, semangat kat mereka, ingat kat Allah, kena bagi. Saya dah doktor kata 6 bulan dia main satu macam. Dia main satu macam, dia takut. Macam tu lah ustaz kata tadi, macam ni kata, ulama kata bila dekat orang tu dekat nak mati, dekat nak mati, macam tadi ustaz kata lah, jahat macam mana pun orang tu, tapi dekat nak mati, kalau dia baik, setahun tu berubah panggil. Nak tengok orang tu baik tak baik, setahun dekat nak mati berubah. Oh, dia ni punya jahat. Balik Mekah, ya Allah, berubah sampai tertutup semua kesalahan dia. Inilah kematian yang baik. Maka kita tak boleh buka lagi aib dia. Tak boleh buka dia aib dia. Daripada Sahibus Samahah datang. Selamat datang ke editorium. Allahu Akbar. Pada di antara kami, siapa nak mati dulu kami pun tak tahu. Bukan. Allahu Akbar. Oleh sebab tu, Tuan Imam dia kata apa? Imam Samsuddin Al-Qurtubi nak tengok, dia kata roh yang diangkat oleh Allah Ta'ala baik ni, tengok tak mana? Dia kata setahun. Imam Samsuddin Al-Qurtubi kata setahun panggil dia berubah. Setahun. Macam kita katalah mat rimau balik pulau, rimau pun takut kat dia. Tapi saat-saat dia nak mati tu, setahun tu orang kata, ustaz bukan nak kata lah masjid dengan kuliah dengan bantu, orang lupa kejahatan dia. Itulah lambang kematian yang baik. Allah akan tentukan kematian yang baik. Kita tak sangka tahu naik atas mimbar khutbah, dak baca khutbah, dak bagi tahu itaqullah sempurna elok semua, zoom dia Allah. Tak tahu kita Tuhan nak pilih tak mana. Pasal tu sama ramai tadi Tuhan,
Letakkanlah kesolehan kami, kebaikan kami ni di tempat kematian yang Engkau redai, ya Allah. Tuhan, jangan Kau matikan kami dalam suasana fitnah. Satu Nabi ajak dekat kita, jangan suasana mati kita menimbulkan fitnah. Jangan. Biar mati kita yang terbaik. Allahu Akbar kabira. Tu kita takut. Pasal tu Nabi suruh doa, Allahumma ahyini ma kanatal hayatul khairan li wa tawaffani ma kanatal wafatul khairan li. Hari ini muttafaqun alaih. Boleh dengan hati kata, ustaz boleh dah. Pasal larangan hadis tak boleh doa untuk kematian. Tapi kita tengok mak kita nazak sebelum nak tarik cabut, tentu nak tarik tu doa. Ya Allah Tuhan, kalau hidup ini baik bagi mak aku, Kau hidupkan dia. Kalau mati baik untuk mak aku, Kau matikan dia. Kami anak-anak redha, ya Allah. Letaklah mak bapak kami di tempat yang paling baik. Kita pun Nabi sarankan berdoa bagi orang yang baru ni. Nabi kata jangan lupa doa kat dia pertama, bagi keampunan bagi dia. Ampun dosa dia, Allah. Ampun dosa dia, Allah. Ampun dosa dia, Allah. Ampun dosa dia. Sampai pada ulama kata, kita doa macam mana bagi keampunan saat dia mati, sebagai kekuatan untuk diri dia. Dia tak takut tu je, tak boleh buat apa. Doa kita paling kuat di alam mahsyar terbeza. Berbeza dengan Ustaz Alim. Kita kami dua orang ni sikit-sikit je, okay? Masa ulama kata duduk di kubur ni, di liang lahat, paling kuat sekali hujah akan bercakap di muka dengan nangkir amalan Quran dia jadi penghalang. Mahkota kedudukan dia, Quran dia. Lagi satu wijak, tak nampak benda yang tak elok, neraka ke semua tak elok. Puasa dia, puasa dia. Mungkin sedekah jariah tu semua anak itulah, tak nafikan. Tapi yang paling kuat ulama kata itu Allahu Akbar kabir. Oleh sebab tu doa. Kita boleh doa dah. Kita boleh doa saat-saat orang tu sakit macam tu, boleh doa. Maka dalam ni kata larang daripada dua bigat. Ustaz, mana boleh doa mati? Mana doa mati? Aku sepak hamba tuan pada dengan hati kata boleh. Siapa ajak doa mati, kita kata doa tu. Sahabat mana tanya Nabi boleh. Yang tak boleh kita terang tadi. Okey, pasal tu ada ulama buat, ada dua di kalangan seorang laki-laki, seorang perempuan. Ulama kata tak ada siapa di kalangan Nabi dan Rasul minta nak mati melainkan Nabi Yunus alaihissalam. Betul Ustaz? Kan dah tanyalah kan, pakai rujuk pada Dewan Imam Syafi'i sebagai mufti. Allahu Akbar kabirah. Bila mufti duduk depan kita, kita ketak lutut. Tapi mufti sunnah kita tak ketak lutut. Kita cakap atas keberanian. Okey, mufti tauliah itu lain cerita. Sambung. Maka dia kata kat sini, dalam banyak-banyak nabi, kalau dia betul tak ada orang doa kematian, ada orang doa. Nabi Yunus alaihissalam berdoa. Apa dia kata doa? Wa tawaffani musliman. Wa tawaffani musliman. Ya Allah, ya Tuhan aku, matikan aku dalam keadaan muslim. Semua kita kena minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, boleh doa ni tak? Ini dia kata, tuan kita berkata, ni syariat, ini agama, ni mulut yang keluar daripada mulut Nabi Yusuf AS. Tapi Nabi kita doa dan umat Muhammad berdoa. Satu-satu Nabi yang berdoa minta, wa tawaffani musliman. Tuhan, kalau nak matikan aku, tolong matikan aku dalam keadaan Muslim. Dengan arti kata, aku terima semua agama. Muslim, Islam, istislamu lillah bil tauhid wa iqyadu lahu bil ta'at wal bara'at min asiri wa ahli. Itu segitu. Istislamu lillah. Islamu lillah menunjukkan apa yang Tuhan buat umat Islam semua kita kutip. Sikit pun kita tak tolak. Kita mampu mati dalam keadaan muslim. Tapi Islam yang main kat kita ni, I think hang nanti mampu hang. Susah kita nak mati dalam keadaan bersih. Pasal kita tak terima. Pada
Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, ya Allah ya Tuhan, dia kata apa nama, wa tawaffani muslim. Maka ulama kata, pasal apa dia doa macam tu? Pasal apa dia doa? Adakah dia doa musibah? Tak. Dia bukan doa musibah. Ulama kata doa dia, doa Nabi Yusuf doa macam ni pasal apa? Salah satunya, ya Allah, ya Allah, banyak sangat nikmat yang Hang bagi kat aku. Nabi Yusuf ni dalam hidup dia, Yunus ke Yusuf? Yusuf alaihissalam. Bukan Yusuf kan? Yusuf tersilap, ya Yunus kan Yusuf. Ya. Tadi sebut Yunus ke? Oh, Yusuf. Wa tawaffani musliman ni doa Nabi Yusuf alaihissalam. Sorry. Biasalah, kadang-kadang bila ceramah ni kan kita tak sedar tau. Kita ceramah bila rakan-rakan, aku salah tadi, nasib baik dapat anak murid yang bodoh tak tegur kan. Alhamdulillah ibadat. Oleh sebab tu ya Allah, wa tawaffani musliman, ini doa Nabi Yusuf. Ulama kata pasal apa dia doa macam ni? Sedangkan Nabi duk kata bila orang yang kena musibah dia boleh doa untuk nak mati, tapi dia doa nak mati pasal apa? Pasal dia kata, ya Allah, nikmat Tuhan banyak sangat-sangat Tuhan bagi, ya Allah. Dia kata, ya Allah ya Tuhan, nikmat Tuhan banyak sekali. Imam Qatadah mengatakan tidak ada seorang Nabi pun, dia kata, yang doa macam ni melainkan Yusuf alaihissalam. Salah satunya doa sebab apa? Doa dia terlalu rindu. Aku rindu sangat-sangat Tuhan yang bagi nikmat dekat aku, ya Allah. Aku ingin sangat-sangatlah, ya Allah, nak mati pasal apa? Pasal Tuhan, nikmat Tuhan bagi. Dia kata, ya Allah Tuhan, nikmat Tuhan bagi kat aku, segala-galanya Tuhan bagi kat aku, sampai Tuhan ajak dekat aku takwil. Satu mimpi tu membawa satu harti yang cukup besar. Aku nak jumpa dengan Tuhan ni, aku nak jumpa dengan Tuhan ni. Pasal tu, ya Allah Tuhan, orang yang Allah bagi dalam hidup dia nikmat tak berhenti-henti, tak pernah susah. Dia tak pernah susah sangat-sangat. Nampak dah? Dia susah ada pagi-pagi cuma jual nasi lemak aja. Tak susah. Tak ada sat aja. Sampai habis nasi orang kata, nak menjaga banyak-banyak. Kita mai tak ada. Menjaga apa? Nikmat ada nikmat. Tapi orang menjaga nak bagi habis pun susah. Kita menjaga habis pun orang maki. Alamak. Orang nak menjaga nak bagi habis pun susah. Kita dah habis orang maki. Orang tak nak menjaga, betul-betul buat banyak-banyak. Nampak tak? Nikmat dah? Nikmat. Kita letak habis nikmat. Nabi Yusuf alaihissalam, dia minta mati pasal apa? Dia nak jumpa Tuhan bagi kenikmatan. Pasal tu ulama kata bila kita Allah bagi hidup dalam keadaan nikmat ni, Allahu Akbar, pulanglah kembali pada Allah Ta'ala. Hidup dengan Allah bagi startlah susah sangat. Ustaz, alhamdulillah, anak bini semua okey. Dia tak sabar nak jumpa dengan Tuhan. Pasal dia tengok orang lain susah, tapi banding dengan aku senang. Aku kalau boleh, kalau Tuhan ambil malam ni, aku dah bersedia. Aku nak jumpa dengan Tuhan yang bagi nikmat dekat aku. Tu dia. Dia baca doa ni, kita tambah sikit lidah, sikit je. Kan? Raya apa salahnya? Buat bendera punya besar sangat. Nampak tak? Wa tawaffani musliman. Yusuf alaihissalam kata, ya Allah, matikan aku dalam keadaan orang yang muslim. Matikan aku, ya Allah. Wa alhiqni bisalihin. Bila kau matikan aku esok ni, bila kau matikan aku dalam keadaan orang Islam, dan tolong himpunkan aku. Wa alhiqni bisalihin. Himpunkan aku dengan orang soleh. Pasal tu hidup di dunia ni kita kerap duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang baik-baik. Allah akan bertemukan kita selepas kita mati. Pasal tu kita kena doa ke orang mati. Pertama kita kata keampunan. Kedua, warfa' darajatahu fil mahdiyin. Warfa', impunkan dia, angkatkan dia, dudukkan dia, angkat martabat dia, duduk di kalangan orang dapat hidayah, petunjuk baik-baik, para nabi, para rasul. Wafsahlu fi qabri, luaskan kubur bagi dia, luaskan kubur bagi dia, luaskan kubur bagi dia. Wa nawwir lahu, bagi nur dekat kubur dia dengan gelap. Tak rugilah umpamai kuliah, tak rugilah jadi orang soleh, tak rugilah beramal soleh, balasan dia semua akan dapat. Tak rugi, ya Allah, balasan dia semua dapat. Pasal tu kita nak minta mati boleh tak? Boleh. Boleh.
Wa tawaffani Tuhan, kalau nak matikan aku, matilah aku dalam keadaan orang Muslim ya Allah. Aku tak mau mati dalam keadaan kufur. Maka Imam Qurtubi ni bagi tahu pada kita, hidup kita 10 nak mati setahun tu Allah bagi layanan yang elok, cantik, sabang, elok je mulut lidah kita. Orang bagi duit pun kita tak mau. Tanda nak mati lah tu. Bagi duit pun tak mau. Pada duk telefon nak ambil duit tak mau. Tak mau. Tu tanda nak mati. Okey, nampak tak? Bila nak tahu orang tu nak mati, bila bagi duit kat dia, bagi duit tak mau, itu tanda nak mati. Masa tu kita cepat-cepat kena duduk dengan dia. Pasal apa nama? Pasal kita tahu dia tak lama dah. Nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, Ustaz tak nak ambil masa yang panjang. Mudah-mudahan kuliah hari ini adalah kuliah berkenaan dengan boleh tak boleh kita doa untuk kematian. Rupanya boleh. Lagi satu, ulama kata Nabi Yusuf AS dia pernah doa pada Allah Ta'ala. Salah satu dia doa kematian, ulama kata Rabbi qad ataitani, Tuhan aku minta nak mati ni pasal apa? Pasal Hang bagi dekat aku banyak dan minal mulki, Hang bagi kerajaan dekat aku. Hang bagi kerajaan dekat aku, tempat mahkota yang paling tinggi sekali. Wa alamtani, dikata min ta'wil ahadits, hajat satu mimpi yang aku tak sangka mimpi tu. Allahu Akbar. Ni nikmat yang paling besar sekali. Pasal tu aku sebut wa tawaffani muslim. Pasal tu Allah hidupkan kita dalam keadaan ni, kita doa pada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhan. Ya, kita boleh doa, ya Allah Tuhan, kalau sekiranya mati ni baik untuk aku matilah. Macam kita duk main kuliah ni semua kan, Tuhan, kalaulah aku tak ada masalah apa-apa dengan amalan macam ni, duk ada baik, tak bergaduh dengan orang, sembahyang mengaji pun alhamdulillah duk jaga, tak berhenti-henti. Kalau Tuhan nak ambilkan kita, aku dah bersedia. Boleh sembang. Jangan kita, Tuhan panjangkan umur kalau boleh lagi nak tengok anak. Tak tentu. Waktu yang Tuhan bagi kat kita macam ni tak tentu nak ada lagi. Pasal tu waktu yang Allah bagi kat kita ni, suka agama, suka sembahyang mengaji, waktu ni kalau kita mati the best. Kalau ditakdirkan waktu ni tengah duk sakit, tak apalah. Kalau Tuhan nak ambil pun tak apa, hutang-hutang pun tak ada dah. Semua anak-anak pun alhamdulillah kan, tak apalah. Kalau bapa nak pergi pun tak apa. Tengok tu duk kata tak pergi lagi, tak. Namun dia dah nampak ciri-ciri bersedia tu ada dah. Ulama lebih suka kita mati dalam keadaan apa nama? Keadaan baik daripada keadaan buruk. Dalam keadaan buruk. Maryam pun salah seorang perempuan yang pernah berdoa, ya laitani, ya Allah Tuhan, kalau sekiranya laku tu mati tu baik matikan aku. Baik matikan aku. Maka Nabi SAW pun Nabi sebut, Nabi kata la taqumu sa'ah. Banyak cerita mati ni. La taqumu sa'ah. Esok dia cerita mati lagi. La taqumu sa'ah. La taqumu sa'ah. Tidak akan berlaku kiamat, Nabi kata, hatta yamur rujul, tak akan berlaku kiamat. Tak akan berlaku kiamat sampailah nampak seorang laki-laki dia berjalan di kubur yamurud. Nabi kata ar-rajul bil qabr rajul fayaqulu, apa dia kata? Ya laitani makanah. Dia lalu di kubur, dia kata, ya Allah, sebaik-baik tempat ni lah tempat aku. Inilah tempat yang paling baik sekali untuk aku. Ya Allah, kalau nak bawa aku ke sini, aku dah bersedia dah. Allahu Akbar kabira. Nanti insya-Allah kalau Allah izinkan, kita nak dengar pula hadis-hadis. Nabi kata bila datang Allahu Akbar, bila datang doa-doa yang bila mai musibah, kecelakaan apa semua ni minta ni, macam Sayyidina Umar. Lepas Sayyidina Umar angkat tangan nak menghadap dengan Allah, lepas 2 bulan dia pergi. Apa kena tahu cerita macam semua? No. Nanti Ustaz Ali cerita, dia buat cerita dapat kat dia. Badiru bil, Nabi kata badiru bil maut. Segera, cepat. Segera dia kata. Badiru bil maut sittah. Nabi kata cepat. Minta mati bila datang 6 benda. 6 benda ni mai cepat minta mati. Pertamanya dia kata apa kat sini? Beratus sufaha, ar-rais sufaha, ar-ru'asa sufaha. Pertama sekali minta nak mati bila pemimpin tu jenis bodoh, bangang, kita ambil dia, minta nak mati cepat. Maka buat masa ni semua kita bersedia nak mati. Pasal manusia tak boleh beza yang mana baik yang buruk. Yang bangang tu kita kata dia terbaik. Kita tutup buku takat sini dulu. Tak ada. Ada faham tu? Ada bab-bab Nabi besar dekat kita banyak sangat.
Jadi apa yang paling penting sekali, kita digalakkan hidup kita minta, ya Allah Tuhan aku, matikan aku dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah, mati dalam keadaan yang terbaik. Jangan mati aku dalam keadaan suasana fitnah. Sekurang-kurangnya kita mati, ilmu kita yang manfaat ni akan tolong kita. Ilmu yang kita mengaji, kita faham, kita beramal, kita sampaikan dia, teman kita. Bila syarat ni tak ada, dia belum jadi teman kita. Sebagaimana kata Utsaimin, selagi mana hantar berdakwah lagi, hantar cakap lagi, benda yang hantar, selagi itu dia tak jadi kawan kita. Jadi mudah-mudahan ilmu kita dapat ni kita share masa nak tidur pada benda yang merepek, share dengan isteri yang jadi teman sementara kita. Mencerita dengan dia bahawa kita tak akan selalu bersama, tak akan selalu bersama. Yang bersama denganku adalah Allah. Jadi setakat sini dulu. Yang baik semua datang daripada Allah, salah silap daripada kelemahan sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanallah.